Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Muhammad Noh Johari. Dan saya Haryanti Jimatusin. Berita-berita utama malam ini. Program Masjid Tua dedahkan perkembangan dakwah dan corak kehidupan Islam kepada pelancong. Perkemahan belia membina jati diri dan syakhsiah belia yang lebih mantap. Unit Takmir Bahagian Imarah Jabatan Hal Ehwal Masjid dan Pejabat Hal Ehwal Masjid Daerah Brunei dan Muara dengan kerjasama Ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid Al-Amirah Al-Haja Mariam Kampung Jerudong buat julung kalinya mengadakan Majlis Khatam Al-Quran, kumpulan tadarus subuh masjid, surau dan balai ibadat senegara sempena ulang tahun Hari Kepeteraan ke bawah Dulia Maha Mulia ke-77. Majlis pagi tadi diadakan di Masjid Al-Amirah Al-Haja Mariam Kampung Jerudong. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pimpinan Undang Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Agama. Majlis merupakan kesinambungan majlis bertadarus yang dijalankan setiap selepas menunaikan solat fardu subuh berjemaah di masjid-masjid, surau-surau dan balai-balai ibadat seluruh negara. Antara lain tujuannya menyuntik semangat cinta kepada Al-Quran dan beramal dengannya. Juga hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama. Hutang bukan cuma berbentuk wang ringgit mahupun harta benda tetapi merangkumi semua kewajipan yang sepatutnya ditunaikan tetapi tidak dilaksanakan termasuk hutang kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti ibadah yang ditinggalkan, bahkan juga hutang dosa kepada sesama manusia. Melunaskan hutang kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja atau menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala melalui ibadah tanpa melunaskan hutang dosa kepada manusia ataupun menjaga hubungan baik sesama manusia tidaklah menjamin kebahagiaan di akhirat. Perkara tersebut antara intipati tazkirah bertajuk Segera Lunas Hutang semasa malam munajat kali ke-100 anjuran Kementerian Hal Ehwal Agama. Antara yang menyertainya Yang Berhormat Awang Muhammad bin Abdullah alias Lim Swee An, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, mengimarahkan lagi acara munajat Ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid Belia dan Jemaah Masjid Kampung Masin, Masjid Muhammad Jamalul Alam Kuala Belait dan Masjid Bin Khatib Abdullah Kampung Kelapis serta daripada masjid-masjid, surau-surau dan balai-balai ibadat yang keseluruhannya 99 buah di seluruh negara. Juga menyertai warga kerja Kementerian Hal Ehwal Agama dan jabatan-jabatan di bawahnya dari kediaman masing-masing. Para pelancong dalam dan luar negara berpeluang mengetahui lebih banyak mengenai perkembangan dakwah dan corak kehidupan Islam semasa program Masjid Tua. Program kali ketiga itu diadakan pagi tadi di Masjid Umar Ali Saifuddin, Ibu Negara. Program yang mendapat perhatian masyarakat bukan Islam ini dihasrat dapat memberi maklumat dengan cara yang menarik dan tepat mengenai sejarah dan aktiviti-aktiviti yang mengimarahkan masjid. Antara yang menyertai lawatan Yang Berhormat Chong Chin Yee, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Para pengunjung juga dibawa meninjau kemudahan yang terdapat di Masjid Umar Ali Saifuddin dan persekitarannya. Juga disediakan petak-petak bagi pelbagai aktiviti antaranya Kids Corner, Hijab Corner, Heart Corner, Al-Quran Corner serta Sains dan Islam. I think I learn a lot je lah sebab masjid-masjid yang ada yang surau kan, ada lain architecture diorang yang I think I'm amazed dapat juga learn and also understand more about the culture and also about MIB. Pelbagai produk jualan dan makanan dari Republik Indonesia boleh didapati semasa Pasar Rakyat 2023. Diadakan selama 2 hari bermula kemarin, acara berlangsung di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bandar Seri Begawan.
Sebanyak 50 petak jualan diketengahkan semasa acara tersebut. Acara juga diserikan dengan beberapa persembahan. Antara yang hadir, Irwan Idin, Kuasa Usaha Art Interim Kedutaan Besar Republik Indonesia selaku Wakil Kedutaan Republik Indonesia di negara Brunei Darussalam. Menyantuni anak yatim akan mendapat ganjaran yang amat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Perinciannya menyusul selepas ini. Jawatan Kuasa Takmir Masjid Hasan Al-Bolkiah Pekan Tutong dengan kerjasama Muslimah dan Kumpulan Belia Ibadur Rahman semalam mengadakan majlis menyantuni anak yatim sempena 57 tahun pembukaan masjid berkenaan. Majlis dimulakan dengan bacaan tahlil dan doa arwah diikuti ceramah bertajuk Kami Bersama Anak Yatim. Antara intipati ceramah, menyantuni anak-anak yatim dengan baik akan mendapat ganjaran yang amat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Pada majlis ini, 8 anak yatim dari Kampung Pancur menerima sumbangan daripada Jawatan Kuasa Takmir Masjid, jemaah masjid, beberapa buah sektor perniagaan serta orang perseorangan. Penyampaian sumbangan disempurnakan oleh Awang Muhammad Sofian bin Najib Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Satu buah buku dalam pelbagai bidang hasil tulisan beberapa orang penulis diterbitkan oleh Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa. Buku-buku tersebut merangkumi antaranya bidang pertanian, undang-undang, syariah, astronomi Islam dan pengurusan Islam. Dari jumlah tersebut, 11 buah buku ditulis dalam bahasa Melayu, 10 buah buku ditulis dalam bahasa Inggeris, 3 buah buku dalam bahasa Arab, sebuah monograf Al-Syafi'i dan 6 buah jurnal. Salah seorang penulis bersama buku bertajuk Case Study of Sharia Audit, Risk and Governance for Islamic Financial Institution, Brunei Darussalam and Malaysia, Profesor Mahdi Dr. Hajar Ros binti Abdullah, Dekan Fakulti Pertanian berkata, buku tersebut mengandungi 11 bab dan 11 kajian kes yang dibahagikan kepada 3 bahagian iaitu tadbir urus syariah, pematuhan syariah dan risiko serta meliputi audit Islam. Jadi 3 bahagian ini melibatkan kes-kes yang sebenar berlaku di kedua-dua negara di dalam institusi financial institution. Jadi berdasarkan kes yang sebenar itu dibuat lagi kajian apakah impak ataupun efek of kesan daripada kes yang berlaku itu dan bagaimana institusi kewangan berkenaan menyelesaikan ataupun tindakan-tindakan yang diambil untuk menyelesaikan kes-kes berkenaan. Awang Rajali bin Haji Aji, penolong pensyarah Yunisa yang juga penulis buku bertajuk Technical Issues in Syarikah Under the Brunei Syariah Penal Code Order 2013, A Comparative Analysis with Theft Under the Brunei Penal Code Chapter 22, pula berkata buku tersebut mengupas mengenai peruntukan perundungan seksyen di dalam beberapa akta dan perintah di negara ini. Jadi bab yang pertama ialah mengenai dengan elemen-elemen asas bagi jenayah mencuri. Jadi elemen-elemen asas ini ia perlu dipenuhi jika seseorang itu hendak dipertuduhkan dengan kesalahan mencuri di bawah perintah kanun hukuman jenayah syariah 2013. Manakala bab kedua ialah mengenai dengan elemen-elemen asas yang tidak perlu dipenuhi, maka seseorang itu masih akan boleh dipertuduhkan dengan kesalahan syarikah tapi tidak dapat dihukum dengan hukuman had. Pameran Pesta Convocation Universiti Teknologi Brunei UTB tahun ini mempamerkan 8 projek yang dilaksanakan oleh pelajar yang akan tamat pengajian di bawah tema I am Artificial Intelligence and Machine Learning,
AIML Redefining Tomorrow. Pameran menjurus kepada keterlibatan dan kegigihan bakal graduan dalam kajian berunsur kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin yang menentukan masa depan sehingga berjaya menerbitkan sebuah projek yang memberi impak besar kepada masyarakat selaras dengan visi UTB Global University Impacting Society. Melalui pameran ini, ia dapat dijadikan sebagai pengukur kepada keilmuan warga akademik dan bakal graduan dalam membantu menterjemah pengetahuan dan kepakaran mereka demi kepentingan negara. My project is basically about digital image correlation. So it's comparing an image before and after, and the software is able to predict how far the material has stretched. It can also predict how the material, where the material will snap first. My project is an upper limb rehabilitation robot for use with patients suffering from paralysis. At first, it came to me from my final year project that was suggested to me from my supervisor. But I made it into my own. Membuat robot yang dapat dikawal secara wirelessly dan untuk mengkaji jika robot ini dapat merentas permukaan yang mencabar. Majlis Perundingan Kampung Telisai mengadakan perkemahan belia sempena cuti penggal persekolahan. Perkemahan selama 2 hari itu diadakan di Taman Rekreasi Tumpuan Telisai, daerah Tutong. Lebih 30 orang belia dari Kampung Telisai menyertai aktiviti tersebut. Ia antara lain bertujuan untuk membina semangat jati diri dan disiplin dalam kalangan peserta selain memberi pendarahan dari segi aspek kepimpinan, memantapkan diri belia dari segi rohani dan jasmani. Antara pengisian perkemahan termasuk sesi perkongsian mengenai sejarah Kampung Telisai dan aktiviti riadah berjalan kaki menyusuri Pantai Telisai. Sesi perkongsian mengenai latar belakang asal Kampung Telisai dan begitu juga dengan cara mereka hidup dulu-dululah. Kira perkemahan ini adalah salah satu aktiviti berfaedah yang berbezalah dengan apa yang kami selalu buat setiap hari lah. Mengeratkan silaturahim dan memupuk persahabatan kami belia dan belia wanis daripada Kampung Telisai. Di samping itu, ia juga dapat memperkenalkan tapak ini, iaitu tapak rekreasi Tumpuan Telisai kepada orang ramai. Temburung Farmers Market merupakan anjuran Darussalam Enterprise Day dengan kerjasama pejabat daerah Temburung diteruskan lagi hari ini. Acara seumpamanya bertujuan menarik bakat baru ke daerah Temburung dengan menyediakan saluran yang mengalu-alukan untuk mereka memperkenalkan produk kepada orang ramai secara lebih meluas dan sekaligus menggalakkan pertumbuhan ekosistem keusahawanan tempatan dan menyumbang kepada pembangunan ekonomi serantau ini. Para pengusaha mengungsikan hasil jualan mereka menerima sambutan menggalakkan, manakala para pengunjung pula menyokong dan membeli hasil jualan anak tempatan. Alhamdulillah diharap pihak DER akan lagi mengadakan jualan macam mana, terutamanya cuti-cuti sekolah dan ujung-ujung minggu. Alhamdulillah, yang bagusnya mengikut bulan sekali ke 2 bulan sekali ataupun 3 bulan sekali, ikut keadaan yang bersesuaian, kerana kalau sebulan sekali itu kalau terlampau selalu itu ada mungkin ada risiko permasalahan. Kalau ikut keadaan bulan ini memang cuti sekolah. Macam mana ni? Orang dapat jual support lokal ke tani kan? Ini pun yang jalan alhamdulillah ada jual berdurih sikit-sikit lah melihat barang-barang kampung ni. Macam-macam lah jualan diorang ni, bisa-bisa. Ada kraft tangan juga. Ini memang kali kalau dia adakan barang macam mana ni untuk mengenalkan negara kita ni di Temburung ni jual lah. Untuk dia adakan macam mana ni selalulah kali bisa juga. Salah satunya yang menarik perhatian kami sini yang pameran yang melibatkan lun bawang. Ada yang macam kraft-kraft tangan dari jurang tu, makanan jurang. Terus dia menceriakan lagi tadi punya aktiviti yang dianjurkan oleh Persatuan Temburung ini. Okey? Ya, semoga berjaya lah.
Bagi membantu para bakal pengantin dalam membuat perancangan awal serta persiapan bagi majlis perkahwinan, Simply Sayang Event Management hari ini menganjurkan Expo Perkahwinan An-Naura 2023. Expo berlangsung di Dewan An-Naura, Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah di Ibu Negara. Expo disertai oleh lebih 17 buah syarikat tempatan yang mempromosikan produk masing-masing, khususnya perkhidmatan sewa baju pengantin, fotografi, catering dan pelamin. Selain itu, para bakal pengantin juga boleh mendapatkan pandangan idea dalam mengadakan majlis perkahwinan daripada syarikat-syarikat yang berpengalaman. Untuk meningkatkan bekalan darah di negara ini yang pada masa ini di tahap yang kritikal, Kementerian Kesihatan mengadakan kempen derma darah. Pada hari Rabu 30 Ogos 2023, kempen derma darah akan diadakan di bangunan Dar Takaful IBB Utama Bandar Seri Begawan bermula pukul 9 pagi hingga 3 petang. Manakala pada hari Khamis 31 Ogos, kempen diadakan di tingkat 3 The Mall Gadong. Tempahan slot derma darah melalui aplikasi Blood Card bagi kempen derma darah tersebut adalah sangat digalakkan. Orang ramai juga boleh menderma darah di pusat pendermaan darah dan tabung-tabung darah di kesemua hospital kerajaan di negara ini. Perkhidmatan dibuka semasa waktu bekerja. Bahagian Penguatkuasa Undang-Undang Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan JIPK tidak akan teragak-agak untuk menahan dan menyiasat bagi pesalah yang melanggar akta-akta dan peraturan bahagian Penguatkuasaan Undang-Undang JIPK. Sehubungan itu, beberapa operasi dijalankan di daerah Brunei dan Muarah. Semasa operasi Sakat JIPK 104-2023, pada 8 Ogos lalu di tempat letak kereta kawasan bangunan perniagaan di Mukim Brakas A, seorang lelaki warga negara asing didapati melakukan kesalahan tidak mengikut jawatan yang tertera di dalam pas kerja. Sementara operasi Sakat JIPK 109-2023 pada 15 Ogos lalu di sebuah kedai di Mukim Gadong mendapati seorang perempuan warga negara asing didapati bekerja menggunakan pas lawatan. Satu lagi operasi Sakat JIPK 111 yang dijalankan pada 17 Ogos lalu mendapati seorang lelaki warga negara asing bekerja menggunakan pas lawatan. Manakala operasi Sakat JIPK 112 pada 20 Ogos lalu, di sebuah rumah di kawasan Mukim Brakas B, 3 orang warga negara asing ditahan dan dibawa ke bahagian Penguatkuasa Undang-Undang JIPK. 2 daripadanya melakukan kesalahan tidak mengikut jawatan yang tertera di dalam pas kerja, manakala seorang lagi dipercayai tinggal lebih masa setelah pas imigresinya mansuh. Dan pada 24 Ogos lalu, operasi Sakat JIPK 113 yang mensasarkan sebuah gerai sayur di kawasan Mukim Brakas A mendapati seorang perempuan warga asing ditahan untuk siasatan lanjut kerana dipercayai melakukan kesalahan menyamar atau menggunakan pasport orang lain dan melakukan kesalahan masuk ke negara ini setelah diusir. Sementara itu, operasi sepadu bersama yang dijalankan oleh Unit Pelesenan dan Penguatkuasaan Jabatan Daerah Tempurung bersama Tabung Amanah Pekerja TAP, Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES melalui Jabatan Hal Pengguna JHEP, Unit Sukatan dan Timbangan STD, Bahagian Industri dan Ekosistem Perniagaan IBE di bawah Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Operasi mensasarkan ke atas 7 buah premis sekitar Pekan Bangar, Kampung Menengah dan Kampung Ratai. Dalam operasi itu, 3 buah syarikat dikenakan kompaun atas kesalahan pelanggaran peruntukan di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian Bab 12 iaitu kesalahan membuang dan melonggok sampah sarap dengan tidak teratur dan bukan di tempat yang dikhaskan. Kadar saman kompaun bagi syarikat-syarikat berkenaan keseluruhannya adalah sebanyak RM2,000. Syarikat-syarikat terbabit diberi tempoh 1 minggu untuk menjelaskan pembayaran kompaun serta diarahkan untuk membersihkan kawasan berkenaan. Jika gagal melaksanakan arahan itu, jika sabit kesalahan didenda tidak melebihi RM1,000 bagi kesalahan pertama dan denda tidak melebihi RM3,000 bagi kesalahan seterusnya dan penjara tidak melebihi 3 bulan.
Sementara itu, para pegawai pemeriksa TAP mendapati sebanyak 7 premis majikan telah diperiksa, terdapat 2 pekerja tempatan masih belum didaftarkan. Manakala majikan yang telah gagal menunjukkan dokumen-dokumen yang diperlukan semasa lawatan diarahkan untuk membuat perjumpaan ke pejabat TAP bagi tindakan selanjutnya seperti proses pendaftaran pekerja serta proses pembayaran caruman yang tertunggak jika ada. Di bawah bab 35 National Retirement Scheme Order 2023, jika sabit kesalahan, majikan boleh didenda tidak kurang RM3,000 bagi kesalahan pertama dan tidak lebih RM10,000 bagi kesalahan kedua dan seterusnya. Manakala pihak JPS pula mengeluarkan 2 notis amaran dan 2 kompaun masing-masing berjumlah RM500 kepada 3 buah premis perniagaan bagi kesalahan di bawah Akta Kawalan Harga Penggal 142 iaitu menjual minyak masak dan susu tepung anak damit melebihi harga maksimum yang ditetapkan serta gagal mempamerkan tanda harga bagi sebahagian barangan yang dijual di dalam premis perniagaan. Para peniaga diberi peringatan untuk menjalankan aktiviti perniagaan secara beretika dan tidak mengelirukan pengguna dengan mematuhi akta tersebut. Dan unit SDT pula mendapati sebanyak 5 unit alat sukar dan timbang digunakan bagi tujuan perdagangan. 1 notis penyitaan dikeluarkan ke atas syarikat Yanur Restoran Batu Apoy kerana yang tidak berdaftar. Pemilik syarikat dikendaki untuk hadir ke pejabat unit SDT bagi memperbetulkan isu berkenaan dalam tempoh 7 hari waktu bekerja dan tarikh notis dikeluarkan. Alat tersebut turut disita. Yayasan Kanser Kanak-Kanak Yaska pagi tadi menganjurkan larian berhalang amal Yaska Hope in Motion. Larian yang disertai peserta sukarela, penaja acara dan rakan kongsi. Acara diadakan di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara. Acara dimulakan dengan penyerahan sumbangan sebanyak RM22,700 kepada Yaska oleh Bank Islam Brunei Darussalam BIBD, Heng Ye Industries Sdn Bhd, Fu Zhou Shi Yi Association dan di Sunlit Sdn Bhd. Larian amal menarik penyertaan lebih 1,000 orang dalam 3 kategori iaitu Change Champion 5 km, Hope Bringer 2 2.5 km dan Pasukan Sorak. Pelepasan larian disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. A bit later. Bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-77, Blythe RC Boat dan Majlis Perundingan Kampung Panaga mengadakan pertandingan perahu laju kawalan radio, pertandingan di Taman Rekreasi Jubilee Duki Seria, daerah Blythe. 37 peserta mengambil bahagian dalam 7 kategori pertandingan. Selain mencungkil bakat baharu bagi permainan alat kawalan jauh, pertandingan juga bertujuan menjalinkan hubungan silaturahim dalam kalangan penggemar perahu laju kawalan radio. Penyampaian hadiah kepada pemenang disempurnakan oleh Awang Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, pemangku pegawai daerah Blythe. Dan seterusnya Bola sepak Liga Super Brunei. Majlis Sukan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei mengutip 3 mata penuh selepas melakar kemenangan ke atas IKLS MB5FC. Dalam perlawanan yang berlangsung di Padang Kompleks Sukan Berakas, MSABDB menang ke atas IKLS MSB5 dengan keputusan 4-0. Hari kedua kejohanan karate terbuka Wadokai Brunei 2023 diteruskan lagi semalam dengan beberapa perlawanan akhir bagi acara komite. Perlawanan berlangsung di Pusat Belia Ibu Negara. Dalam perlawanan akhir, komite berpasukan lelaki peringkat umur 6 hingga 9 tahun, pasukan Wadokai Karate Brunei Darussalam meraih pingat emas menewaskan Persatuan Karate Sabah dengan kiraan 4-0. Persatuan Karate Sabah bagaimanapun berjaya meraih pingat emas dan perak apabila bertemu sesama sendiri dalam acara akhir komite berpasukan wanita peringkat umur 10 hingga 13 tahun. Persatuan Karate Sabah terus menambah kutipan pingat emas dan perak apabila sekali lagi bertemu sesama sendiri dalam acara akhir komite berpasukan lelaki
peringkat umur 10 hingga 13 tahun. Sementara dalam perlawanan akhir perseorangan kadet wanita bawah 47 kg, Nur Radiah Fatihah Razmi terus menambah keceriaan kem Persatuan Karate Sabah dengan menyumbang satu lagi pingat emas menewaskan Saratul Hayat Dr. Abdul Nasir dengan kiraan mata 7-0. Persatuan Karate Sabah juga menang dalam acara akhir kadet wanita 47 kg kata selepas Adela Hazel Paujin meraih emas dengan menewaskan Putri Nur Buhairah Nur Azlan dengan kiraan mata 1-0.